2.4 ciri-ciri zaman air batu. Okey, kita ada 6. Okey, kita ada 6 ciri-ciri zaman air batu. Okey, kita akan lihat satu demi satu. Okey, satu demi satu. Okey, bermula dengan aras laut. Okey, aras laut di mana air laut mula membeku pada ketika ini, dan paras air laut rendah lah. Okey, sebab air membeku. Okey, air laut tadi membeku. Okey, pulau-pulau bersambung dengan tanah besar. Okey, ini memudahkanlah manusia dan binatang bermigrasi. Maksudnya nak pergi dari satu tempat ke satu tempat. Sebab masa ni tak ada lagi sungai, tak ada laut. Okey, sebabnya semua membeku. Okey, seterusnya kita lihat ciri yang kedua. Okey, ciri dari aspek kehidupan manusia, di mana terdapat manusia yang tinggal di kawasan tanah pama yang sejuk dan mereka hidup secara nomad. Maksudnya hidup secara berpindah randa dan memburu binatang lah pada ketika itu. Okey, ini pada zaman air batu akhir. Okey, seterusnya kita lihat ciri yang ketiga ialah ciri-ciri fizikal bumi. Okey, berlaku perubahan pada bentuk fizikal bumi. Okey, di mana permukaan air laut yang membeku menyebabkan sebahagian besar bumi diliputi salji. Diliputi salji. Okey, seterusnya kita lihat ciri zaman air batu yang keempat. Okey, di mana binatang-binatang seperti mammoth yang berbulu, badak, kuda, singa tinggal di kawasan tanah pama yang sejuk. Okey, ini kerana bulu yang meliputi badan binatang ni menyebabkan mereka sesuailah hidup pada zaman tersebut. Okey. Okey, dan seterusnya kita lihat ciri zaman air batu akhir yang kelima ialah tumbuhan. Okey, tumbuhan utama pada masa itu ialah rumput dan tumbuhan renik yang menjalar. Okey. Okey, dan yang terakhir ciri zaman air batu akhir ialah suhu. Okey, suhu dunia pada ketika ini terlalu sejuk. Terlalu sejuk, dunia dipenuhi oleh salji, terutamanya di kawasan kutub dan benua Eropah. Okey, jadi perubahan ini telah membawa kepada perubahan bentuk muka bumi lah. Okey, kecairan air batu menyebabkan kawasan tanah rendah ditenggelami air dan membentuk tasik. Okey, jadi selesai 2.4, kita teruskan dengan 2.5. Okey, perubahan zaman air batu akhir. Okey, kita lihat kesan, ada 5 kesan perubahan zaman air batu akhir. Yang pertama ialah proses pengglesiran. Okey, proses pengglesiran di mana berlaku perubahan bentuk fizikal dan wajah bumi. Okey, batu dan tanah dibawa bersama-sama ketika air batu cair dari gunung dan kawasan tinggi menuruni tanah tinggi tadi. Okey, jadi lebihan air yang dibawa melimpah ke laut dan kawasan tanah tinggi. Okey, ini perubahan yang pertama. Okey, perubahan yang kedua adalah daripada aspek rupa bentuk fizikal bumi. Okey, di mana berlaku perubahan pada rupa bentuk fizikal bumi seperti yang terbentuk pada hari ini. Kesannya berlakulah perubahan
ataupun peningkatan kepada paras air laut, okey, dengan kedalaman 100 meter. Okey, 100 meter. Okey, seterusnya kita lihat perubahan seterusnya ialah pembentukan. Okey, pembentukan tasik air tawar. Okey, contoh tasik air tawar yang ada di Malaysia ialah tasik Dayang Bunting. Tasik Dayang Bunting. Okey, begitu juga satu lagi ialah Great Lakes di Kanada. Okey, jadi bentuk saliran sungai juga berubah pada ketika itu kepada bentuk yang ada pada hari inilah. Okey, seterusnya kita lihat perubahan zaman air batu akhir, berlakunya kepupusan binatang zaman air batu. Okey, sebelum ni kita tahu zaman Pleistocene kita ada mammoth, ada sloth, bison, harimau bertaring, tapi bila zaman air batu akhir berlaku, okey, binatang ni pupus. Okey, telah pupus. Okey, seterusnya kita lihat perubahan dari aspek kehidupan manusia pada zaman air batu akhir. Manusia mula menyesuaikan diri dengan aktiviti harian dengan perubahan iklim lah pada zaman Holocene, di mana manusia mula bergerak keluar daripada benua Afrika, mendiami benua Eropah dan Asia secara berperingkat kerana pada ketika itu suhu di situ tidak terlalu sejuk. Jadi suhu bumi pada zaman air batu akhir adalah sama seperti suhu bumi pada hari ini. Okey, dan yang terakhir ialah komponen radiasi bumi, di mana bumi mengalami perubahan iklim daripada terlalu sejuk kepada sederhana. Okey, sederhana sejuk lah. Okey, perubahan suhu berlaku disebabkan kegiatan radiasi bumi. Di mana radiasi ni tenaga yang dipancarkan dalam bentuk gelombang, pemanasan bumi, radiasi bumi lah, pemanasan bumi yang dipanaskan oleh penyerapan radiasi matahari. Okey, jadi itu perubahan yang berlaku pada zaman air batu akhir. Baik, kita terus kepada subtopik kita yang terakhir 2.6, kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey, kita ada dua kesan. Yang pertama, berlakunya kenaikan paras air laut di pentas Sunda dan juga pergerakan manusia. Okey, ini adalah peringkat kenaikan paras air laut di pentas Sunda. Okey, perubahan aras laut yang aktif berlaku di antara 17,000 hingga 20,000 tahun dahulu, di mana aras air laut naik antara 100 hingga 120 meter. Okey, sebenarnya pentas Sunda merupakan dataran bertanah rendah di antara pulau-pulau yang ada pada hari ini. Antaranya ialah Kepulauan Sumatera, Jawa, Borneo. Ini semua dihubungkan di atas pentas Sunda tadi. Okey, selain daripada itu, Myanmar, Thailand, Laos, Kemboja, Vietnam dan Semenanjung Tanah Melayu, termasuklah Borneo dan Singapura, merupakan dataran berkeluasan 3.2 juta kilometer persegi. Okey, seterusnya Asia Tenggara merupakan kawasan tanah luas yang menghubungkan kawasan dataran dengan kepulauan sebelum 10,000 tahun dahulu. Okey, dan yang terakhir ialah kecairan air batu telah menghasilkan sungai dan tasik di Asia Tenggara. Jadi antara sungai terbesar ialah Sungai Sunda Utara lah. Okey, ini adalah rupa bentuk Asia Tenggara sebelum zaman Holocene. Okey, ini kita dapat lihat pentas Sunda. Okey, kemudian ada kawasan tanah tinggi dan daratan lah. Okey,
Okey, seterusnya ini adalah peta Asia Tenggara pada hari ini. Okey, pada hari ini. Okey, seterusnya kita lihat kesan perubahan zaman air batu yang kedua di Asia Tenggara ialah berlakunya pergerakan manusia dan kehidupan haiwan. Okey, di mana kawasan daratan dengan kepulauan yang berhubung menyebabkan manusia berhijrah. Okey, manusia yang tinggal di pentas Sunda berkongsi tamadun yang sama, okey, seperti kepercayaan, asal-usul, keturunan, bahasa, budaya dan masyarakat. Ini kita ada belajar ni serumpun di bawah tajuk Alam Melayu. Okey, Kerajaan Alam Melayu. Okey, kesan daripada tu penduduk di Malaysia, Indonesia, Thailand, Selatan Filipina berkongsi bahasa yang sama. Okey. Okey, kemudian berlaku perubahan pada zaman air batu akhir yang memberi kesan kepada kehidupan di Asia Tenggara kerana 13% mamalia di dunia terdapat di kawasan tersebutlah. Okey, jadi kumpulan mamalia yang bersaiz sederhana dan besar menghuni Asia Tenggara. Okey, tapi haiwan-haiwan seperti stegodon, gajah dan picai krokuta ataupun hyena dubuk besar-besar pupus. Okey, pupus lah kerana tak sesuai lah dengan iklim pada ketika itu. Okey, jadi di sini kita lihat terdapat dua kesan perubahan air batu di Asia Tenggara. Okey, jadi kesimpulan yang kita dapat lihat kita dah lihat ada kita dah lihat dunia kita di mana bumi mengalami zaman air batu yang lama. Okey, kita ada zaman di mana suhu bumi pada zaman ini terlalu sejuk dan menghadkan kegiatan manusia. Okey, kemudian kita juga dah lihat zaman air batu dan garis masa. Kita ada 4 zaman air batu di mana bermula daripada zaman Miocene, Pleistocene dan Holocene. Okey, kemudian kita juga dah lihat ciri-ciri zaman air batu akhir. Okey, di mana suhu dunia sejuk, air batu menutupi bumi berlaku dalam tempoh yang panjang. Okey, wujud hidupan, pengaruh pusingan orbit dan gunung berapi. Okey, kemudian berlakunya perubahan zaman air batu akhir di mana berlaku perubahan kepada iklim, manusia dan haiwan. Okey, dan yang terakhir kita lihat tadi kesan perubahan zaman air batu di Asia Tenggara. Okey, di mana kawasan di Asia Tenggara ditenggelami oleh air, terutama di pentas Sunda, dan keadaan bumi adalah seperti bentuk yang ada pada hari ini. Okey anak-anak jadi iktibar, nilai patriotisme dan iktibar yang kita dapat daripada topik ini. Okey, kita perlulah ada kesedaran untuk memelihara alam sekitar. Kita perlu bersyukur dengan ciptaan Tuhan dan kita perlu bertanggungjawab kepada pemeliharaan warisan dunia. Okey, iktibar yang kita boleh ambil kepada diri dan keluarga, sentiasa mengingatkan diri tentang kepentingan menjaga alam sekitar, seperti menjaga kebersihan rumah. Okey, lebih-lebih lagi waktu kita belajar daripada rumah kan, kita perlu juga berjimat ketika menggunakan kemudahan elektrik dan air. Okey, iktibar yang kita boleh dapati dari aspek negara, sentiasa memupuk kesedaran menjaga persekitaran yang bersih. Okey, contohnya menjaga alam sekitar dengan cara tidak membuang sampah dan merosakkan kemudahan awam. Okey, selain itu menjaga kebersihan sungai, okey, sekolah dan pusat-pusat kemudahan awam lah. Okey, dan yang ketiga, sentiasa peka untuk menjimatkan tenaga yang digunakan bagi kemudahan awam. Okey, jadi selesai topik kita pada hari ini. Okey, bermula daripada 2.1 tadi hinggalah 2.6. Okey, anak-anak telah pun
mengetahui enam aspek yang cikgu dah sentuh tadi berkaitan dengan zaman air batu. Diharap dapat membantu anak-anak memahami topik tersebut. Okey, dengan itu sampai di sini sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Okey, sekian. Terima kasih.